Okey, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kotak Nyaman. Okey, video kali ni saya rasa ni video yang first saya buat untuk penjelasan untuk sebuah filem ataupun series. Untuk kali ni saya akan buat explanation ataupun penjelasan tentang ending satu cerita tempatan yang dah keluar pada tahun 2019. Tapi saya rasa agak menarik juga kalau saya bagi penjelasan berdasarkan apa yang saya faham tentang cerita Roh ni. Kepada korang yang belum tonton cerita Roh ni sebenarnya satu cerita yang agak kompleks di penghujung cerita. Saya tak rasa cerita tu storyline dia terlalu kompleks, tak serabut. Cuma peranan setiap karakter tu perlu diberi fokus dan juga certain scene yang kita perlu fokus lebih lah untuk kita dapatkan dia punya pemahaman tentang apa yang akan berlaku pada ending cerita Roh ni. Okay, sebelum tu saya nak minta anda untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi review-review filem, review-review series untuk anda pada masa akan datang. Dan saya nak minta maaf kat sini sebab mungkin audio ni ada gangguan sikit sebab sekarang ni kan PKP, anak saya kat luar tengah hingat-hingat kat luar tu, mungkin ada masuk sikit bunyi-bunyi anak saya menjerit ke apa. Saya minta maaf. Tapi tu ada bunyi, tak tahu dengar ke tak lah. So kita terus fokus pada apa yang berlaku dalam cerita Roh ni. Okay, so cerita Roh ni kalau kita tengok ada watak-watak dia, iaitu tak ramai pun watak-watak dalam cerita ni. Ada Along, Angah, Mak, Tok, Adik dan juga Pemburu. Semua watak-watak dalam cerita ni dia tak bagi nama, dia bagi gelaran. Dan saya rasa tu untuk memudahkan orang untuk faham ataupun hayati setiap karakter ni berdasarkan gelaran yang dibagi dalam cerita Roh ni. Okay, so kita cerita pasal ending terus lah. Nak sebab ramai yang confused dekat ending dia. Okay, ni berdasarkan apa yang saya lihat dalam cerita Roh ni. So ending dia kita dapat lihat di mana Angah dia mati dan diletakkan kat rumah, dan Mak dilihat seperti membunuh diri. Bagi saya saya rasa Mak memang bunuh diri disebabkan anak-anak dia, Angah mati dan lepas tu dia rasa macam depressed, tak dapat selamatkan anak-anak dia dan dia decide untuk bunuh diri. So watak Mak saya memang setuju dia decide untuk bunuh diri. Okay, so apa yang terjadi kepada Angah dan Along? Okay, sebelum kita pergi kepada watak Angah dan Along ni, saya nak ceritakan apa yang saya faham tentang watak Tok. Okay, watak Tok ni dia adalah watak iblis yang memang dah diterangkan dalam akhir cerita tu. Tok ni sebenarnya dia bukan manusia, dia syaitan, iblis yang menyerupai manusia. Dia berbisik kepada manusia untuk membuat kemungkaran, membuat dosa dan menyesatkan manusia. So itu adalah watak Tok. Okay, so pemburu. Okay, so pemburu ni pula dia manusia tapi turut disesatkan oleh iblis. Di mana pemburu ni datang ke kampung yang di mana Mak, Alung dan Angah ni duduk untuk mencari anak dia iaitu adik. Okay, so bila dia sampai sana, dia dah jumpa adik tu. Apa yang dia buat adalah dia cuba menghidupkan adik tu. Dan itu menunjukkan yang pemburu ni dia pun sama kata terpengaruh lah dengan bisikan syaitan untuk membuat benda-benda yang tak betul. Okay, so itu adalah pemburu. Adik ni pula dia kalau diikutkan tengok kepada awal-awal scene tu, dia pandang api. Api ni adalah iblis. Maksudnya dia mungkin telah kata dia ikut arahan iblis untuk pergi ke tempat seterusnya untuk cari mangsa seterusnya, di mana kat situ dia jumpa Mak, Along dan Angah ni untuk menyesatkan diorang pula. So apa yang terjadi kepada Along dan Angah? Okay, so kita mula macam mana Along dia develop dia punya karakter. Okay, Along ni dia mula-mula dia kena demam panas. Okay, dia demam panas dan Mak cari bantuan Tok. Dan dekat situ Mak percaya yang Tok ni yang boleh menyembuhkan Angah pula Along. So Along ni dia baik daripada demam dia. Tapi kalau korang perasan, Tok ada suruh Angah bunuh 2 ekor merpati putih. Tapi Angah dia cuma bunuh 1 je merpati putih. Dekat situ memang tak jelas lah apa yang cuba disampaikan, tapi yang saya faham dia dah berjaya kontrol salah seorang anak kepada Mak iaitu Along. Okay, so Angah ni bila dia nak bunuh merpati putih tu, dia bunuh 1 je, seekor lagi dia lepaskan. Mungkin simbolik dia mengatakan yang seekor lagi adalah Angah. Angah terselamat. Along pada malam tu, dia terjaga daripada tidur dan nampak ada darah yang keluar daripada kaki dia
dan saya percaya itu darah kotor. Dan seperti kita tahu, bila perempuan ni ada dalam masa haid, darah kotor, dia mudah untuk benda-benda kotor masuk ke dalam badan dia. Dan Along dia keluar daripada rumah, dan dia dikejar oleh adik. Bila dia balik kat situ pun satu juga benda penting juga, di mana bila dia balik, at the same time Angah tersedar dan Angah tengok kat luar, tapi Angah tak nampak Along. Angah nampak Along nampak api, dan dalam api tu ada Along. Dan Along ni pula bila dia balik, dia pergi ke pintu, dia tak nampak Angah, dia nampak adik. Okay, so simbolik dekat situ, saya rasa pada pendapat saya, Along cuba balik tapi tak dapat balik, dan dia tersesat di dalam hutan dan diselamatkan oleh pemburu pada keesokan harinya, dan dia balik ke rumah. Tapi yang balik ke rumah tu bagi saya dia bukan Along, dia adalah macam roh adik yang cuba nak bagi tahu dekat pemburu yang mayat dia perlu diselamatkan lah. Disebabkan tu bila Along balik ke rumah kan pada keesokan harinya, dan pemburu masa tu at the same time cari adik. Along ni tiba-tiba dia mengaku yang adik pernah datang kat rumah tu. Angah pun dia macam give up, dia bantu untuk reveal kedudukan mayat adik tu kat mana kepada pemburu tu. Kalau ditengok kepada dalam scene tu juga, semasa lepas dia dah beritahu kepada pemburu tentang kedudukan mayat adik tu, dia ada tunjuk dua scene dalam masa yang sama. Scene di mana pemburu pergi menuju kepada mayat anak dia, dan juga dalam masa yang sama Along dia ternampak cucuk sanggul keluar daripada lantai. Bagi saya, pendapat saya, dia dah selesai kat situ. Maksudnya adik tu pemburu dah jumpa mayat adik, dan adik tugas dia untuk bagi tahu tu dah selesai. So dia bunuh diri. Tapi sebenarnya yang bunuh diri tu bukannya Along. Kalau diikutkan dekat ending tu, cucuk jarum yang keluar daripada lantai tu, dia keluar dekat situ, scene tu masa Along nak bunuh diri. Dan pada ending di mana masa sebelum Along nak bakar rumah tu, ada satu benda jatuh, kalau korang perasan. So benda tu juga adalah benda yang dipanggil cucuk jarum, benda yang sama yang ada dalam bekas benang Along. So nak tunjukkan kat situ yang sebenarnya Along ni dia tak mati pun masa dia cucuk kepala dia tu. Masa dia hentak-hentak kepala dia tu, yang mati tu bukannya Along. Dia macam dia manipulate pandangan mak dengan Angah ni, yang mengatakan dia mati, tapi sebenarnya dia tak mati. Dan yang tahu masa tu adalah cuma Tok, Angah dan mak lah. Dan benda yang membuatkan alasan lebih kuat kenapa Along tu dia tak mati adalah lepas Along dah mati tu, kalau korang tengok balik, Angah dia pergi berjumpa dengan Tok, dan Tok ada cakap satu benda. Dia cakap kat situ, benda yang kau tak boleh lihat atau pegang tak boleh cederakan kau. Dia kata hanya manusia yang boleh cederakan kau. Lepas tu bila Tok cakap macam tu dekat Angah dia terkejut. Maksudnya dia mengatakan yang Along tu dia mati disebabkan benda yang tak nampak, benda yang bukan manusia yang buat, benda yang tak nampak kan. Okay, dan lepas tu masa balik daripada tempat tu, Angah bawa air dan dia ternampak Along. Dan Along cakap lari. Saya rasa masa ni Along cuba nak sampaikan kepada Angah supaya keluar daripada kampung tu, jangan ikut apa yang dikatakan oleh Tok. Sebab Tok dalam cerita ni, kita nampak Tok ni dia memang tak bagi mak dengan Angah ni ataupun mak dengan keluarga dia ni keluar daripada kampung tu. Okay, ni satu lagi scene yang saya rasa penting jugalah, yang perlu lebih fokus. Masa pemburu angkat mayat adik dan dia nak puja mayat adik malam tu, dalam masa yang sama Tok dia juga memuja api. Dia macam bukan memuja api lah, dia duduk depan api dan dia buat apa benda, baca-baca mentera kan. Kita nampak pemburu tu cuba menghidupkan anak dia, tak berjaya, dan dia geram, dia marah. Mungkin Tok ada berjanji apa-apa dengan dia, tapi disebabkan dia dah buat tu dan tak berjaya, dia geram lah, dia marah, dia sepak-sepak sangka burung kan. Dan apa terjadi kepada Tok dia pun macam ada baca mentera, dan dia nampak bayang dekat belakang dia, dan saya percaya itu adalah Along. Dan apa yang membuatkan dia lagi kuat juga, di mana Along selepas tu dia ada satu scene di mana Along dia menuju ke api, dan scene ni sama macam adik pada awal dia. Adik ni pandang api dan dia dah ikut arahan iblis, dia dah terikut ataupun menerima pujukan iblis untuk menyertai dia. Samalah macam adik sebelum tu. So itu yang terjadi kepada Along. Okay, so lepas pemburu ni dia bangun daripada tidur dia keesokan harinya, dia tersedar yang dia tertipu dengan iblis, dengan Tok ni, dan dia cuba nak selamatkan
keluarga mak ni. Okay, so dia cari anak kepada mak sebab dia tahu mereka ni dah kena main dengan ni lah, dengan iblis ni. Dan kita boleh nampak masa tu pada awalnya pemburu tu dia belah, dia nak cari Angah untuk dia lah, nak cari Angah untuk bunuh Angah. Mak dengan Tok kat luar rumah kan, dia pada awalnya dia cakap dengan Tok yang dia nak cari Angah dulu, tapi dihalang oleh Tok. Dia kata Tok kata biar aku yang cari Angah. Tapi pada statement yang kedua dia kata biar aku bunuh dia dulu, biar aku bunuh pemburu ni dulu. Masa tu Tok dia tak halang pun, dia biarkan je. Maksudnya Tok ni dah berjaya berdaya si mak ni untuk buat dosa lah, buat kemungkaran. So dia biarkan je. So lepas tu mak ikut pemburu dan dilihat scene tu, pemburu bunuh Angah, dia kelar leher Angah dan mak datang dari belakang cucuk dengan tombak dan pemburu mati. Tapi bila last scene tu, masa scene yang paling hujung sekali, masa dia berdiskusi, berdialog dengan pemburu dengan Tok ni kan. Sebenarnya pemburu ni dia tak bunuh Angah pun. Dia tak bunuh Angah. Dia cuma kelar leher rusa. Mak ni dia yang bunuh pemburu. Dan saya rasa pemburu yang last ni yang berdialog dengan Tok ni bukannya orang kata jasad lah masa tu, mungkin roh. Perbualan antara roh dengan iblis ni, roh pemburu dengan iblis. Okay, so sebab tu kita tengok pemburu masa tu tak mati-mati walaupun tombak dekat dada dia kan. Persoalannya sekarang ni, kalau pemburu tak bunuh Angah dan mak berjaya bunuh pemburu, so siapa yang bunuh Angah? Okay, so kalau ikutkan teori saya, kalau ditengok kepada ekspresi muka mak bila bunuh pemburu tu, mak tak sedih. Maksudnya memang mak tahu yang Angah tak ada kat situ pun. Kan bila dia dah bunuh pemburu, dia jalan terus lagi, dia nampak ada mayat, atau bukan mayat, ada bengkel pula. So bila dia jalan terus lagi, dia nampak ada bangkai ayam. Okay, so bangkai ayam ni bagi saya nak mengatakan benda yang sama berlaku pada adik. Okay, adik dia makan bangkai ayam dan dia kelar leher dia. Dan saya percaya benda ni berlaku kepada Angah juga. Sebab sebelum tu Angah sebelum dia keluar, Angah dia cakap dengan mak dia lapar dan dia keluar. Dan saya percaya dia pergi makan ayam tu. Okay, dia makan ayam tu dan dia bunuh diri. So sama macam adik. So saya percaya Angah ni pun telah dirasuk dan dia buat perkara yang sama, di mana dia pergi makan bangkai ayam dan dia kelar leher dia dan mati. Dan kalau dilihat pada ending cerita ni, benda yang saya rasa penting juga adalah semasa Along dia nak masuk ke rumah, masa tu dia terjatuh satu barang, iaitu cucuk sanggul tu. Cucuk sanggul tu yang mengatakan yang dia sebenarnya manipulate, memang saja dibuat-buat untuk mengatakan yang dia mati, padahal dia tak mati lagi. Dan mayat dia tak ada kat rumah tu pun masa ending tu. Yang ada cuma mayat Angah je. Dan mak bunuh diri mungkin sebab stres, ya. So anak-anak dia tak sampai selamatkan anak-anak dia. So secara ringkas ni lah kepada korang yang mungkin saya rasa macam panjang lebar pula saya cerita kan, tak faham apa. So apa yang terjadi kepada mak bunuh diri sebab dia sangkakan anak-anak dia mati. Padahal anak dia yang mati tu cuma Angah. Along masih hidup dan telah dirasuk oleh iblis, dah dipedaya oleh iblis dan dia dah join iblis. Apa yang terjadi kepada Angah dia mati, dirasuk, dia lapar, dia makan bangkai ayam dan dia kelar leher dia dan mati. Dan sebabkan tu mak jumpa mayat Angah dan dia rasa tertekan dan dia bunuh diri lah, sebab dia rasa dia tak dapat selamatkan anak-anak dia dan dia decide untuk bunuh diri. Okay, so Along dia, itulah saya kata tadi, dia memang kena rasuk. Dan scene pertengahan tu dia bunuh diri, cucuk, tapi sebenarnya bukan dia manipulate pandangan mak dengan Angah, mengatakan dia mati padahal dia belum mati lagi. Okay, so apa pendapat korang tentang saya punya teori cerita roh daripada channel Kotak Nyaman ni? So saya harap kalau korang ada teori-teori lain ataupun korang punya penjelasan lain ataupun apa-apalah, korang punya pendapat lain tentang ending cerita roh ni, korang boleh share dekat ruangan komen kat bawah ni. Dan kita sama-sama lah kita bedah siasat apa yang sebenarnya berlaku
dalam ending cerita Roh ni. So saya harap video ni dapat menjernihkan keadaan. Mungkin ada yang stres tengok cerita ni, tak faham apa. Saya harap saya punya teori ni ataupun saya punya penjelasan dapat menjernihkan keadaan. Okay, so kepada anda yang belum subscribe channel Kotak Nyaman, jangan lupa untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi review-review filem, review-review series, penjelasan tentang filem dan series kepada anda pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton channel Kotak Nyaman. Assalamualaikum.